Hai, saya nak bercerita tentang kenderaan sejarah kenderaan yang saya pernah guna selama ini. Bukanlah saya nak bercerita tentang hebatnya kita bila kita mempunyai kenderaan, tetapi ada cerita yang menarik sebaliknya dan anda pasti akan terhibur dengan cerita-cerita ini. Sebelum itu, saksikan dulu. Saya bukanlah sehebat Alif Syukri yang mempunyai berpuluh-puluh kenderaan. Bukan juga kita nak mengatakan bahawa kita sangat berjaya, tetapi tidak. Arwah ayah saya adalah seorang pemandu bas, ya. Kami ialah orang susah. Arwah ibu saya adalah seorang suri rumah sepenuh masa dan mengambil upah menjahit baju. Kenderaan pertama yang saya ada ialah basikal. Basikal rally. Ni basikal rally. Lebih kurang macam ni lah. Saya gunakannya untuk ke sekolah. Jarak daripada sekolah ke rumah saya tu sebenarnya 3 km lebih. Jadi basikal ni sebenarnya sangat buruk. Kalau sekarang, kalau murid-murid sekarang lah pergi naik basikal macam tu dengan jarak macam tu, saya rasa mungkin dah kena colik. Macam tu lah. Kenderaan saya yang selepas basikal ialah basikal liran, iaitu basikal yang ada gear tu. Ibu saya belikan setelah jiran saya menjualnya. Basikal tu tak digunakan, dia letak di belakang rumah. Jadi mungkin dia kesian dengan saya, selalu kena ejek dengan kawan-kawan pakai basikal buruk. Jadi arwah ibu saya belikan. Saya sangat terhutang budi. Selepas saya habis belajar, saya membeli pula motosikal daripada rakan serumah sewa saya. Motosikal EFI. Motosikal EFI. Macam ni lah motor dia. Yang ini ketika saya naik lah. Praktikal lagi di Petaling Jaya. Susah juga ibu saya nak bayar. Dia mengambil upah mencuci baju jiran saya yang berbangsa Cina. Jadi itulah orang kata kisah untuk pengorbanan ibu saya. Dan ketika saya mula mengajar, saya membeli kereta Wira 1.3 manual model 1995. Yang ini, model ini, 1995 pada tahun 2002. Itulah kereta pertama saya, kereta second hand, kereta second hand. Pada ketika itu saya beli pada harga RM25,000. Kalau sekarang mungkin Wira saya itu bernilai RM1,000 ke RM2,000. Saya ni sebenarnya pengalaman menjaga kenderaan tu tak ada. Jadi saya tak tahu, selama setahun lebih saya rasa saya tak pernah servis minyak hitam. Sampaikan enjin saya kekeringan minyak hitam, berasap. Puncanya sebab saya tak ada asas langsung penjagaan kereta. Saya ingatkan kereta tu macam basikal, dia kayuh terus jalan. Selepas Wira tu, saya membeli pula sebuah kereta baru. Kereta baru apa? Pada tahun 2004. Saya tak ada jodoh. Saya pernah bertunang dan putus tunang, kena reject. Tak cukup handsome, tak cukup kaya, jadi kena reject lah. Saya telah menyimpan wang sebanyak RM9,000 lebih untuk kahwin lah. Jadi oleh kerana frust tu, saya pergi ke sebuah kedai Ion di Sungai Besar tempat saya, dan saya terus bayarkan RM9,000 tu muka kereta dengan harga wajar, peroton wajar. Tak silap saya RM65,000 saya beli. Bayaran bulanan lebih kurang RM640. Saya gunakan semua wang simpanan saya, tinggal RM500 saja. Saya ingatkan saya dah tak laku. Tiba-tiba dalam masa beberapa bulan ada pengganti. Dah kelang kabut, tak ada duit. Tak ada duit dalam simpanan, sebab saya dah gunakan untuk membeli kereta. Jadi itulah kisah dia. Dan pada waktu itu bukanlah senang sangat. Itulah kisah
bagaimana saya membeli kereta baru yang pertama pada tahun 2004. Seterusnya, selepas saya membeli kereta baru, wajar saya banyak tukar sport rim, saya habis beribu-ribu ringgit. Akhirnya saya mengganti kenderaan saya kepada MPV, multi purpose vehicle. Kerana apa? Kerana isteri saya dapat belajar KDC, kursus dalam cuti di Maktab Perguruan Bangi selama 3 tahun. Bawa kereta wajar tu, anak pertama okey lagi. Bila masuk anak kedua, memang susah nak bawa barang. Dengan anak kecil ketika itu, saya yang sulung berumur 3 tahun, ya, dan anak kedua saya telah pun lahir. Kadang-kadang bila masuk barang dalam kereta, buaian tu, ni dia punya batang buaian kat tepi ni, boleh sangkut air. Saya boleh memandu sambil minum air teh tarik. Macam tu. Jadi, saya telah bertukar kepada MPV Toyota Wish. Toyota Wish model 2003. Second owner. Saya adalah pemilik kedua. Kereta itu saya beli dengan harga RM112,000. Memang mahal. Bulanan saya tak silap RM1,100, ya, pada tahun 2009. Selepas lebih kurang 4 tahun, ya, 4 tahun ke 5 tahun saya gunakan wajar, saya ganti kereta saya kepada Toyota Wish. Memang jadi isu pada ketika itu. Yalah, ketika itu saya masih muda lagi. Toyota Wish pada tu tengah meletup, ya. Mesti orang tanya, "Oi, Cikgu Agus ni anak orang kaya ke?" Tak. Sebenarnya dengan perancangan kewangan yang baik, insya-Allah kita boleh menggunakan kenderaan yang nampak mewah lah, tapi sebenarnya tak mewah mana, ya. Okey, sebab saya bukan orang kaya, ya. Pada tahun 2009 dengan bayaran bulanan yang agak tinggi, ya, RM1,100 pada ketika itu, ya. Selepas saya menggunakan Toyota Wish tu pada tahun 2012 tak silap saya ada minat baru. Ya, saya ada minat baru. Saya telah membeli sebuah motosikal berkuasa tinggi, iaitu Kawasaki Versys 650cc seperti ini. Ini nampak tak? Bergaya tak? Okey. Motor itu ada cerita menarik dia. Ya, ada cerita menariknya. Sebenarnya saya pergi dengan sahabat saya hanyalah untuk survey-survey dulu. Tetapi ketika saya sedang duduk-duduk di showroom tu, motor Kawasaki, saya telah terjatuh secara tidak sengaja dalam keadaan yang sangat memalukan di hadapan pekerja-pekerja dia, staf-staf dia. Kepala saya ni dah separuh dah masuk longkang dah ni, nak sikit lagi nak masuk longkang, dengan motor yang berat menghempap saya. Kerana saya lupa tongkat, saya rasa sangat malu pada ketika itu. Kawan saya tu bukan datang nak bantu saya, dia cuma kata, "Kau ni memalukan aku lah." Lepas tu dia pergi jauh. Dan yang bantu saya pada ketika itu ialah tuan kedai tersebut. Dia marah saya. Dia kata, "Hayo, you sudah jatuhkan ini motor, you mesti ganti sebab belakang dia ada patah sikit." Konon-kononnya dengan rasa agak sombong sikit, saya cakap, tak apa. Hari ni saya bayar muka. Hari ni saya booking ini motor. Dan saya dah terletak duit RM1,000. Dalam fikiran saya, apa yang saya buat ni? Saya pun dah terbooking. Harga motor itu ialah RM36,000. Ya. Setelah motor itu sudah didaftarkan, tuan kedai menelpon saya. "Cikgu, you punya motor sudah siap. You bila mau ambil ini motor?" Saya rasa serba salah. Sebab saya tak beritahu isteri saya beli motor tersebut. Tidak. Matilah aku. Bila saya bawa balik motor, isteri saya agak marah dan bertanya pada saya, "Motor siapa ni bang?" Pun ada satu idea yang agak luar biasa. Baik, saya cakap motor ni harga murah, RM18,000. Jadi saya pun cakap dengan isteri saya, "Motor ni RM18,000 je yang." Saya ingatkan dia kata murahnya motor ni bang.
Apa yang dia cakap ialah mahalnya. Bayangkan kalau saya cakap motor ni harga RM36,000. Saya agak setiap periuk-periuk di dapur saya akan berganti tempat di tepi-tepi saya ni. Periuk-periuk semua kan akan bergelimpangan, bertaburan di hadapan saya ni. Bayangkan betapa ngerinya. Ya, pada waktu itu Versys 650 sangat popular dengan saiz yang besar, dengan saya berhabisan aksesori, dengan windshield dia, dengan dia punya box, saya dah habis lebih daripada RM7,000. Ya, pada waktu tu dah minat kan. Saya punya helmet saja jenis Coburg berharga RM1,200. Ya, bayangkan. Tapi pada ketika itu agak murah rezeki lah. Ya, adalah konflik sikit. Ya, ada konflik. Yalah, siapa yang tak risau kan? Mungkin isteri kita risau kita naik motor laju-laju di jalan raya, apa-apa berlaku. Dan mungkin juga risau kalau ada sesiapa yang minat. Maklumlah muka ni tak berapa nak handsome lah, sikit-sikit macam Ariel Zafril. Saya jual pula Kawasaki Versys saya kepada orang Melaka. Dalam masa 2 hari saja saya iklankan di Facebook dan sudah terjual. Saya rasa agak kecewa lah sebab itu minat saya. Tetapi anak saya masih kecil lagi, saya selalu tinggalkan untuk ride, untuk konvoi, ya. Jadi cakap dengan isteri saya, tak apa, abang jual motor ni, ya, motor kesayangan abang ni, abang nak tukar kereta abang kepada kereta lebih besar lagi. Isteri saya cakap, jual lah, belilah apa pun abang nak beli, asal jual motor. Okey. Bila saya jual motor untuk bayar muka Toyota Estima, Toyota ACR 50 model 2006. Model 2006, Recon daripada Japan. Tadi Wish pun Recon, sekarang Estima pun Recon. Jadi beli dengan harga RM136,000. Ya, bayaran bulanan meningkat. Asalnya Wish 1,100. Saya bayar dengan muka yang tinggi. Saya bayar pula Estima itu dengan bulanan RM1,380 pada ketika itu. Pada waktu itu pun Estima daripada cukup lah. Estima tu lebih daripada cukup. Berwarna hitam. Saya banyak habis dengan kereta tersebut. Saya ni kalau pakai kereta memang saya jaga, ya. Memang saya jaga luar dan dalam. Kerana saya dan family suka mengembara. Saya ganti sport rim kepada 18 inci. Ya, saya tukar audio dalaman dia kepada yang lebih canggih. Apabila ada seorang sahabat saya, dia kata, Agus, kau belilah kereta lain, kereta tu jual kat aku. Dia cakap macam tu. Saya tak terfikir benda tu. Jadi saya pun dengan niat nak carikan dia kereta. Tiba-tiba saya pula yang berminat. Saya pun ganti kereta Estima saya, SCR 50. Saya jual kepada kawan saya. Dan saya beli pula kereta pendaftaran baru, unregistered, Recon, kereta Recon ataupun kereta dari Japan, iaitu Toyota Velfire model 2009 Z Platinum berharga RM156,000. Ada GST dan saya bayaran bulanan saya ialah 16 lebih, macam itulah, nak dekat 17. Macam mana saya boleh bayar walaupun gaji saya tak cukup besar? Pertamanya kami suami isteri melakukan perancangan kewangan lah. Alhamdulillah jauh daripada orang kata kaya dan bukanlah orang yang susah sangat. Tetapi kisah daripada itu, ketika saya masih belajar di maktab pada tahun 2000, arwah ayah saya sangat-sangat teringin untuk memiliki kereta, tapi kemampuannya tidak ada. Ya, dia seorang driver sahaja. Dia membeli sebuah Toyota GL lama yang pada saya sangat daif lah, ya, sangat daif. Berjalan sikit dah mati, berjalan sikit enjin dah mati. Kadang-kadang kalau dengan saya yang tolak. Memang dia beli dengan harga lebih kurang RM900. Bayangkan, kereta RM900, mahal lagi PlayStation saya. PlayStation saya bukan boleh bawa saya ke mana-mana. Tetapi kereta Toyota GL RM900,
cat pun arwah ayah saya guna cat sembuh. Set, bayangkan. Ya. Kadang-kadang ada satu masa dia punya door trim tu, maksudnya dia punya pelapik dalam tu tak ada. Tempat duduk pun selesa lagi kita naik basikal mainan tu. Tapi itulah. Memang perasaan malu tu ada, tetapi bila kita fikirkan balik, itu sahaja kemampuan yang ayah saya ada. Pernah satu masa saya pergi kenduri dengan arwah ibu saya, abang ipar saya yang bawa kereta tersebut, terpaksa buka cermin sebab tak ada aircon, ya, bayangkan. Jadi saya bila berhenti ada nampak awet lawa tau. Saya pun senyum-senyum, tak pandang. Jangan haraplah saya dah make up tebal-tebal pun macam artis Korea pun tak pandang lah. Sebab yalah, tetapi kita harus ingat, jangan kita hina jika ada orang lain yang memiliki kenderaan yang tidak cukup sifat. Pertamanya, kita tak tahu apa rezeki mereka akan datang. Yang penting kita harus mendoakan setiap orang dengan doa yang baik-baik, insya-Allah. Pertamanya kita niatkan bukan untuk diri sendiri. Jangan lebihkan kepentingan diri kita melebihi kepentingan keluarga kita. Kita nak sempurna sesuatu benda yang kita dapatkan itu untuk keluarga kita. Kita nak bawa anak kita, kita nak bawa mak mertua kita, ya. Mungkin juga isteri kita yang kita dah penat-penat kerja kan. Sebab rezeki ni, apa yang kita tak guna tu walaupun milik kita, sebenarnya belum tentu milik kita lagi. Rezeki yang kita belanjakan itu sahajalah milik kita. Sebab kita tak tahu kita ni sampai bila, ya. Yang penting kita tidak menyusahkan sesiapa dan kita sentiasa jangan iri hati dengan apa yang orang ada. InsyaAllah, ya. Walaupun kita tak sesenang orang lain, tak sekaya Ali Shukri, tak sekaya Yusof Haslam, ya, tak sekaya roti kaya. Tapi sekurang-kurangnya kita ada kehidupan kita, kita ada keluarga kita, dan kita sentiasa mendoakan orang lain agar terus murah rezeki, insya-Allah. Jadi jangan lupa teruskan support saya, Cikgu Sempoi Agus, untuk video yang akan datang, ya. Okey, bye bye.